Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Disember 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia, anjuran Jabatan Perdana Menteri telah dilancarkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di KLCC hari ini. Bagaimanapun, tinjauan Malaysia kini mendapati acara yang dijadualkan berlangsung 4 hari itu melanggar pelbagai SOP pencegahan COVID-19. Ribuan orang ramai didapati mula berpusu-pusu untuk menghadiri acara tersebut sejak awal pagi tadi dengan mengabaikan arahan pematuhan penjarakan fizikal. Keadaan sama turut berlaku di bahagian dalam Dewan apabila orang ramai menyerbu reruai pameran jualan dan pameran kementerian dan agensi terbabit. Sebelum ini, Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara, Rozi Mat Saad, memberi jaminan acara itu akan dijalankan dengan SOP ketat bagi mengelakkan penularan COVID-19. Antara SOP yang ditetapkan, bilangan pengunjung diterhadkan kepada 10,350 orang pada satu-satu masa dan penganjur diminta memastikan wujudnya penjarakan fizikal. Sementara itu, dalam ucapannya hari ini, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan prestasi 100 hari jemaah menteri mencapai 90% daripada sasaran yang ditetapkan. Berita yang seterusnya. Seorang pemimpin PAS hari ini mengingatkan bahawa ada 2 mahkamah lagi yang perlu dilalui bagi menilai penduduhan yang dihadapi Najib Razak. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Mahkamah Tuhan di akhirat kelak adalah yang paling adil dan tepat. Dalam satu hantarannya di Facebook, Tuan Ibrahim juga menegaskan jika seseorang itu dianiaya di dunia, pasti akan mendapat keadilan di akhir kelak. Semalam, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Abdul Karim Abdul Jalil sebulat suara menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes SRC. Bagaimanapun, hukuman dan denda terhadap Najib ditangguhkan sementara kes dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan. Sementara itu, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah menyifatkan keputusan Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib membuktikan mahkamah di Malaysia bebas daripada sebarang campur tangan mana-mana pihak. Ketika ditemui di Kota Baru hari ini, beliau berkata ini merupakan satu mesej yang baik kepada dunia kerana isu ini melibatkan seorang yang berkedudukan tinggi. Kerajaan tidak berhasrat untuk menarik balik sebarang kelulusan berkaitan pelesenan penjualan arak, kata Menteri Kewangan Tengku Zafar Abdul Aziz. Menteri itu turut menafikan tumahan yang menuduhnya telah bertindak membatalkan perkara berkaitan aspek pelesenan tersebut. Oleh itu, sebarang pelesenan penjualan minuman keras perlu mendapatkan kelulusan lembaga pelesenan selaras dengan Seksyen 35 Akta Eksais 1976. Setakat ini, tiada pindaan telah dibuat bagi perwakilan kuasa tersebut di mana kerajaan negeri diberi kuasa untuk membuat keputusan berkenaan lesen penjualan minuman keras. Saya akur bahawa baru-baru ini timbul pelbagai kekeliruan dalam pelaksanaan dan penguatkuasaan lesen penjualan minuman keras di peringkat negeri. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Damansara Tony Phua mengenai alasan Kementerian Kewangan tidak membatalkan dasar pelesenan penjualan arak supaya tiada kuasa perlu diturunkan kepada kerajaan negeri. Selasa lepas, Menteri Pengangkutan yang juga Presiden MCA Wee Ka Siong memaklumkan Kementerian Kewangan telah mengarahkan Jabatan Kastam membatalkan dasar baru lesen arak untuk restoran dan kedai kopi. Persatuan Pengusaha Makanan berhasrat menaikkan harga makanan dan minuman tahun depan berikutan kos bahan mentah dan barangan yang melambung tinggi. Walaupun belum ada keputusan mengenai kadar kenaikan, mereka berkata kenaikan harga tidak dapat dielakkan kerana tidak dapat menampung kenaikan kos. Persatuan Pengusaha Muslim Malaysia PRESMA yang mewakili 9,000 restoran berkata sesetengah mereka mencadangkan kenaikan harga 10% bagi setiap menu untuk menampung kenaikan kos 30% harga barang. Presidennya Jawhar Ali Taib Han berpendapat kedai makan India Muslim di Lembah Kelang dan di lokasi utama mungkin perlu menaikkan harga sehingga 20 sen. Ia membabitkan menu kegemaran rakyat Malaysia iaitu teh tarik, Milo,
nasi lemak, roti canai, thosai, capati dan mi goreng. Dalam pada itu, Persatuan Pemilik Restoran India Malaysia, Primas, yang mewakili 1,500 ahli, percaya ada antara ahlinya telah menaikkan harga makanan dan minuman di premis mereka. Naib Presiden Primas, C. Krishnan menyifatkan kenaikan mendadak harga barangan disebabkan oleh barangan import yang lebih mahal susulan gangguan rantaian bekalan global sejak pandemik COVID-19. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan PRN Sarawak. Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Abang Johari Openg meluahkan rasa kecewa terhadap Wakil Rakyat Krian, Ahli Biju dan 3 lagi Ahli Bersatu. Ini kerana mereka membuat keputusan untuk bertanding sebagai calon bebas pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Are you disappointed that this is actually... Of course, I'm disappointed because there is a certain agreement because he was telling me that no Bersatu will come up in this election. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, Ahli Biju mengumumkan telah menarik diri sebagai calon bebas di Dun Krian kerana tidak mahu menjejaskan hubungan Bersatu dan GPS. Tindakan 2 lelaki yang berpakat menggunakan parkir khas untuk golongan OKU menarik perhatian pengerusi bernama Ras Adiba Razi semalam. Melalui media sosialnya, senator itu menuntut kedua-dua lelaki itu memohon maaf kepada komuniti OKU kerana mempermainkan golongan terpapik. Kalian semua telah mempersendakan dengan menggunakan parkir OKU dan berlakon diri anda sebagai seorang OKU. Saya pohon supaya kalian berdua meminta maaf kepada kesemua komuniti OKU di negara kita. Sudahlah kami susah. Orang semua selalu memandang rendah terhadap kami dan orang semua menggunakan kemudahan yang disediakan, yang dihaskan untuk kami. Kita semua akan menjadi OKU satu hari nanti. Jangan sekali-kali kalian mempermain dan mempersedakan kami. Sila pohon maaf kepada OKU. Dalam satu klip video TikTok yang tular, 2 pemuda mengaku berkunjung ke satu pusat beli belah di Kuala Lumpur. Salah seorang daripada mereka mengeluh kerana menghadapi kesukaran mendapatkan ruang parkir. Namun dia dan seorang kawannya menunjukkan cara mengatasi masalah tersebut dengan berpura-pura menjadi OKU. Dalam hantaran yang berasingan, Ras Adiba turut memuat naik satu lagi video memaparkan sekumpulan wanita mempersendakan OKU ketika menggunakan kemudahan tandas komuniti itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.